sejahtera semua. Hari ini cikgu akan membuat penerangan berkaitan teknik menjawab soalan rumusan KSSM. Baik, kita pergi, kita imbas sekali lagi apa yang kita telah pelajari pada minggu lepas, iaitu penataran KSSM ya. Okey, cikgu ulang sedikit ya. Panjang petikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Okey, contoh petikan prosa, puisi dan grafik. Tetapi mempunyai tema yang sama. Tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Okey, markah keseluruhan isi ialah 20 markah. Okey, pendahuluan 2 markah, isi 16 markah, kesimpulan 2 markah. Calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Okey, isi wajib diambil daripada semua bahan dan menyentuh setiap fokus. Maka bahasa pula dinilai secara holistik ya. Cemerlang 8 hingga 10, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4 dan lemah 1 hingga 2. Rumusan calon mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Maksudnya anda perlu hasilkan rumusan berbentuk perenggan ya. Okey, kita mulakan. Kita terus mula. Okey, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Baik kelas, kita lihat perenggan yang pertama kelas. Pelajar sering mengalami stres untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran, terutama menjelang peperiksaan. Stres yang dialami oleh pelajar ini disebabkan mereka mahu memperoleh grade yang tinggi agar dapat berjaya ke Menara Gading. Setengahnya pula menjadi tekanan daripada ibu bapa yang mahu melihat anaknya berjaya dengan cemerlang. Ibu bapa selalu meletakkan sasaran kejayaan yang terlalu tinggi supaya menjadi teladan kepada adik-adiknya. Baik, dalam perenggan pertama ini, kita boleh kenal pasti fokus yang pertama. Kalau kita lihat di sini kelas, okey, kita boleh terus tangkap ya. Cikgu tahu awak dapat tangkap. Okey, apa fokus pertama? Okey, punca-punca berlakunya punca-punca stres dalam kalangan pelajar. Okey, bagus. Okey, cikgu boldkan. Okey, mahu memperoleh grade yang tinggi agar dapat berjaya. Okey, ini adalah fokus 1. Okey, cikgu tulis dekat sini. F1, B1. Fokus 1, bahan 1. Kita lihat seterusnya. Fokus yang kedua. Cikgu nampak tadi kelas ada. Tekanan daripada ibu bapa mahu melihat anaknya berjaya dengan cemerlang. Okey, kita merahkan. Okey, tulis di sini. F1, B1. Okey. Baik kelas, kita terus ke perenggan yang kedua. Pelajar seharusnya belajar secara berkumpulan untuk mendapat bimbingan daripada rakan-rakan. Stres akan hilang dengan keseronokan yang timbul daripada bergaul dan bual bicara serta tawa rakan-rakan. Pandangan daripada rakan-rakan sangat penting pada usia remaja kerana mereka mempunyai pengalaman yang berbeza dalam kehidupan. Lazimnya, gaya hidup pelajar yang suka belajar secara berkumpulan
jauh lebih menyerlah potensinya berbanding pelajar yang suka menyendiri. Okay, kekerapan mendapat nasihat dan bimbingan daripada guru kaunseling juga sangat penting apabila seorang pelajar mengalami stres. Okey, cikgu dapat kena pasti dua fokus, tetapi fokus yang berbeza daripada tadi. Fokus dua, iaitu langkah-langkah mengatasi stres dalam kalangan remaja. Okey, cikgu warnakan ya. Belajar secara berkumpulan untuk mendapat bimbingan daripada rakan-rakan. Okey, cikgu warnakan warna apa ya? Kejap ya. Warna biru lah. Okey. Cikgu tulis di sini F2 B1. Fokus 2, bahan 1. Ini adalah huraian daripada belajar secara berkumpulan. Okey, satu lagi tadi cikgu nampak. Kekerapan mendapat nasihat dan bimbingan. Okey. Counselling. Okey. F2 B1. Okey, baik, seterusnya kita pergi. Stres akan bercambah apabila kehidupan terlalu sibuk. Oleh itu, pelajar perlu melakukan kegiatan riadah pada setiap hari mengikut masa yang sesuai. Kita dapat kat sini. Okey, melakukan kegiatan riadah pada setiap hari mengikut masa yang sesuai. Okey, bold. Kita tulis F2 B1. Okey. Huraian. Okey, kita pergi perenggan yang seterusnya. Kalau cikgu nak awak baca ya kelas, ni cikgu hanya menerangkan. Okey. Amalan tidur yang cukup, ya, ada lagi kelas. Okey, besar kepada seorang pelajar. Amalan tidur yang cukup ini pun langkah-langkah juga. Okey. F2 B1. Okey. Banyak pelajar mengabaikan tidur. Okey. Ada lagi. Sentiasa berfikiran positif berbanding sesuatu yang kritikal dan sukar. Ini pun langkah-langkah juga kelas. Okey. Awak baca ya kelas. F2 B1 nanti. Okey. Ini huraian daripada berfikiran positif. Kita pergi perenggan seterusnya. Okey. Pelajar juga boleh mendengar muzik sentimental semasa mengulang kaji pelajaran. Kita terima ini sebagai langkah-langkah. Okey. F2 B1. Okey, huraian muzik. Memperbanyakkan solat, mesti kata. Okey, memperbanyakkan amalan ibadat dalam kehidupan seharian. Okey. F2 B1. Okey, kelas. Baik, kita seterusnya ini adalah huraian daripada memperbanyakkan amalan ibadat. Okey, kita pergi. Okey, yang ni. Kadang-kadang stres berlaku disebabkan gangguan sistem pengambilan pemakanan yang tidak sempurna. Cikgu jumpa punca. Gangguan sistem pengambilan yang tidak sempurna. Kalau punca tadi kelas, kita ambil, kita bolkan warna merah kan. Okey. Fokus 1. F1 B1. Okey. Pelajar gagal menjangkit, ini adalah huraian lah. Okey. Pelajar mestilah mengambil makanan yang berkhasiat dan mengutamakan makanan seimbang dalam menu seharian. Okey, ini kita diambil fokus 2 lah, ya. Okey, warna biru lah. Fokus 2 B1. Okey.
Kadang-kadang ada juga pelajar yang melakukan kesilapan yang besar dengan menghisap rokok untuk mengurangkan stres. Ini apa kelas? Punca. Ah, Okey, warna merah. F1, B1. Okey. Nanti bila awak dah terbiasa buat, awak akan laju kan, jangan risau ya. Okey, okey. Ada lagi rasanya. Baik, kita lihat bahan kedua pula. Bahan kedua ni cikgu lihat untuk kali ini sangat mudah. Apa yang ditulis, apakah penyebab stres? Okay, masalah pelajaran sekolah, masalah hubungan dengan orang tua, masalah persaingan dengan saudara, masalah dengan teman. Apakah penyebab stres? Sudah terang lagi bersuluh. Okay, maksudnya apa? Punca stres. Okay, diberi 4 punca. Okay, awak perlu ambil ya punca daripada bahan 2 ini kelas. Fokus 1 ni awak perlu ambil isinya kelas. Kalau awak tak ambil, awak akan markah awak akan dipotong. Okey, ini contoh pendahuluan. Okey, ini adalah kaedah pendahuluan yang diberi oleh pihak lembaga yang perlu kita ikut kelas. Okey, untuk tugasan hari ini yang kita bincang sebentar tadi adalah 2 fokus saja. Jom kita cuba buat ya. Rumusan membincangkan punca-punca berlakunya stres. Okey, dan fokus 2, langkah-langkah menangani stres dalam kalangan pelajar. Okey, dapat 2 markah di situ sebab kita masukkan kedua-dua fokus. Okey, kita terus lihat. Ini cikgu dah senaraikan kelas fokus 1 daripada bahan 1, daripada bahan 2 pun cikgu letakkan juga di bawah fokus 1. Okey, fokus 2. Okey, dalam peperiksaan janganlah awak buat sebegini kelas, nanti lambat ya. Ini sewaktu kita buat latihan saja. Okey, waktu peperiksaan awak hanya buat peta pemikiran sajalah. Okey, lagi laju ya. Okey. Baik, cikgu dah senaraikan ni. Awak pilihlah. Okey, cikgu pilih cadangan jawapan yang cikgu buat. Cikgu pilih 1 isi fokus 1. Okey. 2 isi fokus bahan 2, fokus 1 ya. Dan dah 3 ya. 5 dari fokus 2. Okey, jom kita lihat contoh jawapan cikgu. Okey, rumusan membincangkan punca-punca berlakunya stres dan langkah-langkah dalam pelajar. 2 markah kat sini. Okey. Punca-punca berlakunya masalah stres dalam kalangan remaja ialah tekanan daripada ibu bapa yang mahu melihat anaknya berjaya dengan cemerlang. Okey, cikgu gunakan penanda wahana kelas. Sementara itu, masalah pelajaran di sekolah juga menyebabkan remaja mengalami stres. Antara punca lain berlakunya perselisihan faham dengan rakan. Okay, ini adalah fokus 1. Cikgu dah berjaya masukkan bahan 2 juga dalam ini, jadinya selesai masalah cikgu. Okey, seterusnya cikgu bagi fokus 2. Cuba lihat. Langkah-langkah menangani stres ialah belajar secara berkumpulan untuk mendapat bimbingan daripada rakan-rakan. Okey, selain itu, kekerapan mendapat nasihat dan bimbingan daripada guru kaunseling juga sangat penting. Di samping itu, pelajar perlu melakukan kegiatan riadah pada setiap hari mengikut masa yang sesuai. Seterusnya, seseorang pelajar hendaklah sentiasa berfikiran positif apabila berhadapan dengan situasi yang kritikal dan sukar. Okay. Dah 4 ya. Usaha yang terakhir ialah memperbanyakkan amalan ibadat dalam kehidupan seharian. Okey, 3 campur 5, 8 isi sempurna di situ. Okey, cuba lihat kesimpulannya kelas. Okey. Cikgu ambil peranan pelajar. Ya, peranan pelajar. Okey, pelajar perlu peka. Okey, pelajar perlu peka terhadap kesan buruk stres. Okey, tema dia stres. Okey. Temanya cikgu ambil stres ya. Jangan nak masukkan tema dalam kesimpulan awak. Perlu peka terhadap kesan buruk. Peka terhadap kesan buruk ini adalah cadangan daripada cikgu. Okey. Agar pelajaran dapat ditingkatkan. Ini adalah kesan daripada cadangan cikgu tadi. Okey, baik kelas, jelas di sini.
Okey, sempurna kelas. Boleh dapatlah 30/30. Okey. Terima kasih pengajaran pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, sebelum tu juga nak bagi tahu bahan yang cikgu peroleh ini, okey, cikgu dapat daripada grup Telegram EDU, okey, rakan-rakan guru jugalah. Grup Telegram EDU tingkatan 4 dan 5. Okey, bahasa Melayu satu Malaysia lah, guru-guru satu Malaysia. Mereka berkongsi bahannya. Okey, baik, cukup penerangan untuk hari ini. Sebentar lagi kita akan buat latihan. Okey, baik, Assalamualaikum. Terima kasih semua.